Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera terutama yang saya kasihi pensyarah saya iaitu Dr. Muhammad Faizal serta rakan-rakan yang saya sayangi sekalian. Okey. Nama saya ialah Muhammad Syakir bin Suhaimi daripada kumpulan 1. Grup kami ni membentangkan tentang tajuk gila. Okey, nombor kad matrik saya ialah I1730239. Okey, kita akan, sebelum kita masuk lebih lanjut, saya nak membuat sikit tentang pengenalan tentang tajuk gila ini. Okey, sebelum tu saya nak memberi maksud ataupun definisi lah. Okey, gila merupakan satu gejala atau tanda yang kurang siuman ditujukan terhadap seseorang manusia. Okey, mereka ni sebenarnya tidak mampulah membuat pertimbangan rasa seperti manusia normal yang lain. Dan kita yang kita sedia maklum, kita boleh tengoklah contoh dekat luar tu. Itu macam perbezaan antara orang gila dan orang normal, manusia seperti kita. Okey, gila ni dibahagikan kepada dua, iaitu kekerasan fizikal ataupun mental. Ia boleh muncul dalam pelbagai penyakit. Gila ni boleh datang dalam penyakit juga seperti skizofrenia, halusinasi, berfikir dan bercakap secara tidak beratur dan mengalami delusi. Penyakit mental ini dia melibatkan juga tentang fungsi otak yang boleh menyebabkan perubahan kepada proses pemikiran, tingkah laku seseorang tu yang mengakibatkan aktiviti normal seperti kita memakai baju, makan, minum, tidur, semua tu macam gangguan lah bagi mereka. Contoh, kita pakai baju seperti saya, baju elok, butang elok, semua elok. Tapi bagi orang gila, kadang-kadang butang dari sini ke bawah, ke atas, macam tu. Maknanya apa yang kita buat, mereka tak mampu sebenarnya, sebab dia melibatkan gangguan otak. Okey, penyakit mental ni dibahagikan per 3 neurosis, iaitu mengalami perubahan dan gangguan di dalam pemikiran, perasaan dan kelakuan tanpa menjejaskan kewarasan mereka. Penyakit ni kebanyakan individu tu sedarlah keadaan kesihatan mereka. Okey, fungsi harian mereka mungkin sedikit terganggu. Antara contoh neurosis ni ialah perasaan sedih yang berlampau dan berpanjangan. Okey, saya bagi satu contoh kan, antara perbezaan manusia normal dan juga ada orang yang berpenyakit seperti ini. Seperti contohlah, saya ambil contoh diri saya sendiri. Ketika saya sedang macam putus cinta, saya ambil masa dalam 2-3 hari lah untuk redakan diri. Tapi kalau 3 hari tu bukannya maksud buat benda yang bukan, maknanya saya buat macam buat tak tahulah kan, tak tahu buat tak tahu. Macam orang chat pun buat tak tahu, selama 2-3 hari lah, paling lama 3 hari. Bagi yang penyakit neurosis ni, jika mengalami keadaan yang sama, dia akan mengambil masa yang agak panjang, 2 atau 3 minggu, 4 hari, 5 hari, ataupun bermakan berminggu-minggu. Sebab ni itulah saya macam dia sedih ni macam berpanjangan, tak seperti manusia normal yang lain. Penyakit neurosis ni dia punya perasaan bimbang, resah dan gelisah. Seseorang tu akan merasa macam tertekan, berpeluh, berdebar-debar dan berasa takut yang agak melampau. Itu macam contoh yang takut yang melampau ni. Contoh dia macam okey, kita bagi dia ni, okey, dia ni ada satu macam dia takut kepada lipas. Sebagai manusia normal, kalau kita jumpa lipas dia, kita akan bunuh dia, kita akan sapu dan buang dia ke tempat sampah lah. Jika neurosis ni, dia macam dia dah bunuh dah lipas tu, tapi dia fikir lipas tu hidup. Lipas tu hidup, dia akan cari dia apa, dia macam neurosis, kebimbangan, keresahan yang agak berpanjangan. Macam itulah. Selain neurosis, psikosis merupakan penyakit mental atau gila. Psikosis merupakan pesakit yang mengalami perubahan yang amat ketara. Yang ketara dalam pemikiran, perasaan dan juga tingkah laku. Okey, kewarasan mereka ni terjejas kerana penderitaan keliruan.
Keliru kerana mengalami suara-suara gaib yang berkomunikasi dengan mereka. Sebagai contoh, okey, sebagai contoh kan, dalam bilik yang sunyi, mereka akan mengalami macam dengar telinga kanan, dengar telinga kiri, suara-suara gaib. Okey, suara-suara gaib tu datang dari mana? Dia macam jin, syaitan, ataupun lain-lain, ataupun makhluk-makhluk halus yang lain. Suara-suara gaib mereka ni mengakibatkan kewarasan mereka terjejas. Contoh, kita akan mengambil satu kisah daripada luar negara lah kan. Ada seorang tu nak apa yang saya berkongsi kan, saya ada tengok cerita tentang maksudnya cerita Muhammad, cerita tentang ya Allah, cerita tentang hantu tu bertajuk Denun. Bukan Denun, saya tak pastilah. Ada satu cerita orang putih. Dia ni mengalami penyakit yang saya katakan tadilah. Dia ni dengar pada suara gaib yang suruh membunuh keluarganya sendiri. Tapi dia mendengar suara tersebut dan membunuh, dan mengambil langkah dengan membunuh semua keluarga tersebut. Orang sekeliling menyangkakan mereka ni gila. Tetapi setelah disiasat oleh dua orang ahli paranormal yang hebat, iaitu pasangan isteri dan suami, mereka telah menyiasat bahawa rupanya lelaki tu dia macam ada kewaras, macam otak ni macam dengar suara gaib yang suruh membunuh. Itu yang saya maksudkan. Okey, mereka ni juga mempunyai kepercayaan yang pelik dan juga tidak dikongsi dengan orang lain, termasuk orang yang terdekat, dan menyebabkan reaksi melampau dari pesakit kenaan. Ia dipanggil delusi. Antara contoh delusi, contoh delusi ni, apabila kita berkawan berapat dengan seseorang tu, maka macam orang lain ataupun orang di sekitarnya, orang yang mengalami penyakit delusi ni, dia akan berfikir bahawa orang yang berkawan dengan dia mesti akan melakukan kejahatan yang amat sangat. Contoh ni si A dan si B. Si A ni dengan si B ni bukan berkawan baik, macam tegur itulah kan. Si A ni mengalami penyakit delusi. Contoh, si A ni berjalan dengan si B, si A ni akan berfikir bahawa si B ni nak menganiaya dia, macam nak ambil duit dia lah apa kan. So si A ni akan membuat macam menyerang B ni, walaupun B ni tak buat apa-apa, tapi A ni berfikir macam tu. Terusnya kita akan pergi ke contohnya, mereka mungkin bercakap dengan merapu atau mengarut, berkelakuan aneh seperti bercakap seorang, ketawa dan juga marah tanpa sebab. Contoh psikosis yang sering dialami ialah skizofrenia. Tanda-tanda penyakit ni ialah halusinasi, delusi, kecelaruan pemikiran, kecelaruan pertuturan dan juga tingkah laku. Prestasi kerja mereka merosot akibat daripada penyakit ini. Kecelaruan manik depresi dikutuk, iaitu penyakit ini akibatkan mereka mengalami perubahan ketara dari segi emosi. Mereka sering hilang kawalan dan menjadi terlalu gembira atau terlalu sedih. Orang yang mengalami penyakit ini kebanyakannya akan mengalami sifat yang berlebihan, marah berlebihan, sedih berlebihan, gembira berlebihan berbanding dengan orang normal. Itu yang saya dapat kongsikan lah. Pengenalan ni kita akan kawan-kawan saya akan terangkanlah. Ada lagi beberapa macam tajuk, iaitu tentang faktor gila, kesan gila, cara terapi, kesimpulan. Kawan-kawan akan saya terangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahira Syazwani binti Azhari, nombor mesej I17702321. Saya akan menerangkan tentang definisi gila menurut Islam. Gila dalam bahasa Arab adalah al-majnun. Al-majnun itu berasal daripada perkataan junna. Junna itu bermaksud dinding ataupun hijab. Seperti mana dalam ayat junna syai'un, iaitu melindungi sesuatu dari pandangan mata. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Maksudnya, maka ketika dia berada pada waktu malam yang gelap, dia melihat sebuah bintang yang bersinar-sinar.
daripada surah Al-An'am ayat yang ke-76. Okey, berdasarkan ayat yang tadi, jelaslah bahawa ianya tidak kelihatan dengan mata. Samalah dengan perkataan jin, yang mana makhluk yang tak dapat dilihat dengan mata. Okey, jadinya Al-Majnun ni boleh juga kita maksudkan sebagai dirasuk jin berdasarkan perkataan jinnah yang digunakan dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-184. Kemudian ada juga dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-25 dan 70. Kemudian ada juga digunakan perkataan Al-Jinnah itu dalam surah Sabah ayat ke-8 dan 46. Contoh salah satu ayatnya adalah berdasarkan firman Allah SWT. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aftara 'ala Allahi kadhiba'an bihi jinnah. Maksudnya, adakah dia berdusta terhadap Allah atau dia kena penyakit gila? Surah Sabah ayat yang ke-8. Okey, baiklah. Seterusnya kita pergi pula kepada dari segi istilah, yang mana gila atau Al-Majnun ini bermaksud kurangnya akal. Dia juga boleh ditakrifkan sebagai gangguan akal yang menyebabkan terhalangnya seseorang tu nak buat sesuatu benda ataupun nak bercakap tentang sesuatu benda. Dia macam terhalang lah. Okey, selain itu gila juga boleh dikatakan sebagai gangguan keupayaan untuk membezakan antara baik dan buruk dari segi aspek kesan dengan akibat. Maksudnya dia tak boleh nak bezakan baik dengan buruk sebab ialah gangguan akal kan, dia macam tak boleh nak fikir benda tu baik ke buruk. Okey, menurut Hasan Muzaffar 2012, dia mengatakan gila adalah satu ungkapan kepada kerosakan otak yang menyebabkan seseorang itu berada dalam keadaan tidak berakal. Jadi apa yang saya boleh simpulkan, gila atau Al-Majnun ini adalah penyakit yang melibatkan gangguan pada fungsi otak, sehingga boleh menyebabkan berlakunya perubahan pada proses pemikiran, perasaan dan tingkah laku seseorang itu. Okey, seterusnya kita pergi pada definisi gila dalam Al-Quran. Ini terbagi pada dua. Yang pertama, ayat yang merakamkan dakwaan dan tumahan yang dilimpahkan oleh orang-orang yang ingkar kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua pula adalah ayat penafian daripada Allah SWT kepada dakwaan dan tumahan yang dilimpahkan oleh orang-orang yang ingkar tadi itulah. Okey, bagi contoh ayat yang merakamkan dakwaan dan tumahan yang dilimpahkan oleh orang ingkar kepada Nabi itu ada dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-6, yang mana dia menceritakan tentang orang-orang kafir yang menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai gila apabila baginda sedang membacakan dan memberikan peringatan-peringatan yang terdapat dalam Al-Quran. Jadinya dekat sini jelaslah bahawa ayat tadi tu mereka yang ingkar kepada wahyu dan kerasulan tetapi mempermainkan Nabi Muhammad SAW dengan kata-kata seolah-olah dia mempercayai Al-Quran adalah lebih buruk akhlak dia kerana dia mengatakan Rasulullah ni seorang yang gila, padahal baginda ni seorang yang dipercayai. Okey, bagi contoh ayat penafian pula ada dalam surah Al-Qalam ayat yang kedua, yang mana dia menceritakan tentang sebab nikmat
pemberian Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mana ayat itu menerangkan bahawa baginda bukanlah seorang yang gila sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrik, tetapi baginda seorang yang bijaksana. Jadi jelaslah pada maksud ayat yang tadi tu penafian bahawa Nabi Muhammad SAW ni bukan seorang yang gila, tetapi baginda hanya menyampaikan dakwah, bukan seorang pawang atau bomoh yang dapat berita daripada golongan jin, atau seorang yang gila yang sedang dirasuk jin. Dia hanya menyampaikan dakwah sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Marwani binti Cik Abdullah Wapa. InsyaAllah hari ini akan menerangkan poin saya, iaitu tentang jenis-jenis gila atau penyakit yang berkaitan dengan gangguan jiwa. Kita pergi kepada yang pertama, iaitu epilepsi. Apakah itu epilepsi? Epilepsi ialah penyakit yang dikenali sebagai gila babi atau sawan. Penyakit ini terjadi apabila berlaku gangguan pada bahagian otak di mana ia tidak dapat berfungsi dengan baik atau yang sepatutnya. Penyakit ini juga menyerang secara berulang-ulang dan kebiasaannya sukar dikawal. Antara simptom lain penyakit epilepsi ini ialah mengalami pingsan secara tiba-tiba dan kekejangan di seluruh tubuh badan. Walaupun begitu, penyakit ini dapat dikawal melalui cara penggunaan dan pemerhatian yang sewajarnya. Penggunaan di sini bermaksud ubat-ubatan yang diberikan oleh doktor bagi menangani penyakit epilepsi tersebut. Manakala pemerhatian adalah dari sudut penjagaan rapi dan sokongan dari orang terdekat. Selain itu, penyakit ini juga kebiasaannya dialami oleh golongan lelaki berbanding wanita, termasuk kanak-kanak. Bagi pesakit pula, kebiasaannya mereka mempunyai tanggapan yang negatif terhadap diri mereka sendiri kerana merasakan diri mereka berbeza dengan orang lain. Tetapi seharusnya mereka perlu tahu bahawa apa yang berlaku kepada mereka bukanlah hal yang memalukan, tetapi mereka adalah pejuang yang terpilih. Ini kerana meskipun mereka mempunyai kekurangan, ketidaksempurnaan, mereka tetap memilih untuk berjuang dan membuktikan bahawa mereka juga mampu menjadi seperti orang lain. Akhir sekali, epilepsi ini hanya sebuah penyakit tetapi tidaklah memudaratkan sehingga menyebabkan seseorang itu mengalami gangguan jiwa. Tetapi jika tidak dirawat dengan betul atau mengikut prosedur, kemungkinan untuk seseorang itu mengalami gangguan jiwa ada. Yang kedua ialah postmortem depression, iaitu kemurungan pasca melahirkan. Ini kebiasaannya dialami oleh ibu setelah melahirkan kerana berlakunya gangguan emosi. Antara punca berlakunya gangguan emosi ialah disebabkan oleh hal-hal tertentu seperti kurang mendapat sokongan, iaitu sama ada dari keluarga terdekat atau pasangan itu sendiri. Yang kedua, perubahan hormon di mana ibu setelah melahirkan menjadi lebih sensitif. Dan yang ketiga, ketika kehilangan anak yang dilahirkan. Ini apabila ibu itu tidak dapat menerima kenyataan, maka menjadikan mereka hilang semangat dan akhirnya kemurungan. Walaupun begitu, penyakit ini dapat dikawal melalui penjagaan rapi dan sokongan yang diberikan. Sangat digalakkan untuk memberi sokongan supaya ia menjadi motivasi untuk mereka. Seterusnya, penyakit ini juga kebiasaannya dialami ketika kelahiran anak yang pertama. Kerana itu permulaan baru bagi sebuah pasangan bergelar sebagai ibu bapa. Terutama apabila persiapan atau persediaan tidak mencukupi, ini akan mempengaruhi keadaan ibu atau ayah kepada anak yang dilahirkan. Akhir sekali, seeloknya berilah sepenuh perhatian dan sokongan terutama kepada ibu yang melahirkan, kerana bukan mudah untuk bergelar seorang ibu, memerlukan pengorbanan yang besar, dan setidaknya kita bantulah untuk meringankan beban mereka, kerana ia juga boleh jadi pengikat kasih sayang antara satu sama lain.
Yang ketiga ialah gila isim, iaitu berkaitan dengan seseorang yang mempelajari ilmu agama, ilmu kebatinan, ilmu rohaniah atau ilmu hikmah, tetapi secara berlebihan dan dengan tujuan yang salah. Bacaannya sama seperti ayat Al-Quran, tetapi dilakukan secara berulang-ulang melebihi kemampuan diri. Melakukan sesuatu dengan paksaan tidak mendatangkan apa-apa faedah kepada diri, malah memudaratkan diri sendiri, kerana ia akan menjadikan fizikal dan mental kita lemah. Oleh itu sebaiknya pelajarilah ilmu itu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Islam itu juga memberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga mengetahui ketulusan hamba-Nya. Akhir sekali, sekiranya terdapat ahli atau seseorang yang memiliki atau melakukan kegiatan ini, hendaklah kita memberi bantuan kepada mereka supaya mereka dapat menjalani kehidupan yang normal, dan sekiranya dibiarkan akan memudaratkan diri mereka. Ini menjadikan mereka lebih jauh terpesong. Yang keempat ialah gila histeria. Histeria ialah apabila seseorang dirasuk oleh jin atau makhluk halus sehingga menzahirkan tindakan yang luar biasa atau sehingga menghilangkan kewarasan akal. Dalam arti kata lain, mereka yang mengalami histeria, keadaan psikologi mereka adalah tidak stabil dan mereka sedang mengalami keterlaluan. Individu ini perlu diberi rawatan, iaitu dibawa kepada perubatan Islam supaya dapat melepaskan diri mereka daripada gangguan tersebut. Ini kerana supaya mereka boleh hidup dengan normal. Kerana mereka yang diganggu oleh makhluk halus ini, kehidupannya tidak tenang dan sentiasa dalam keadaan ketakutan. Jadi sekiranya dibiarkan, ini akan memudaratkan diri individu itu sendiri dan berkemungkinan menjadikan tekanan kepada individu sehingga berlakunya gangguan jiwa. Untuk mengelakkan hal tersebut terjadi, rawatan segera amat diperlukan. Yang kelima ialah psikopat. Psikopat ialah seseorang yang mempunyai dendam yang terlalu lama dan memilih untuk membinaskannya dengan cara yang salah. Punca terjadinya psikopat adalah pengalaman buruk yang dilalui pada masa lampau, antaranya disakiti, diabaikan, penderaan dan sebagainya. Antara ciri individu psikopat ialah mereka antisosial dan tertarik untuk memudaratkan orang lain kerana bagi mereka ia adalah suatu kepuasan. Antara ciri lain individu psikopat ialah mereka gemar untuk menjadi orang lain, iaitu tidak menjadi diri mereka sendiri, memutarbalikkan cerita, menambah fitnah dan kebohongan supaya mereka dapat memisahkan, menghancurkan atau mencetuskan pergaduhan kepada mangsa yang mereka sasarkan. Dan untuk individu psikopat, mereka sedar akan perbuatan mereka kerana mereka telah merancang untuk melakukannya dan hanya menunggu waktu yang tepat. Oleh itu, sekiranya kita memiliki ciri-ciri ini atau melihat individu lain yang memiliki ciri-ciri ini, kita hendaklah memberi bantuan kepada mereka supaya mereka dapat menjalani kehidupan yang normal. Dan mereka juga perlu diberi aura yang positif supaya mereka dapat hidup dengan tenang dan menerima kenyataan atas apa sahaja yang berlaku dalam kehidupan mereka. Yang keenam ialah skizofrenia. Skizofrenia ialah gangguan mental kronik yang menyebabkan perubahan kepada tingkah laku, pemikiran dan emosi seseorang. Skizofrenia ini terjadi bermula pada awal fasa remaja kerana ia adalah fasa paling kritikal dalam kitaran hidup seseorang individu. Pada fasa tersebut, mereka sudah mula mengalami tekanan dalam hidup dan belajar cara menghadapi masalah tersebut. Selain itu, mereka juga
dalam fasa membuat keputusan mengenai pasti masalah dan cuba menyelesaikan masalah. Oleh itu, sekiranya seseorang itu tidak dapat menyelesaikan masalah mereka, ini menjadikan mereka seorang yang rendah diri dan mula merasa tiada semangat, dan ini menyebabkan mereka berhalusinasi atau berbicara dengan diri sendiri. Selain itu juga, penyakit ini boleh menjadi kronik, iaitu jika tidak dibendung, seseorang akan mempunyai pemikiran untuk melakukan perkara yang lebih agresif, iaitu cubaan bunuh diri. Jadi, bagi mengelakkan hal tersebut dari berlaku, perhatian, sokongan daripada ahli keluarga, ahli-ahli yang terdekat sangat diperlukan, dan segeralah memberi rawatan kepada individu yang terlibat supaya mereka dapat meneruskan kehidupan yang lebih baik dan hidup dalam aura yang positif. Assalamualaikum, saya Muhammad Amir Azmi bin Abdullah, I172021663. Okey, kita bagi pada faktor-faktor mental. So, faktor yang pertama adalah genetik dan keturunan. So, genetik dan keturunan ni macam benda ni penyakit apa? Orang yang ada masalah mental ni berada dalam keluarga kita. So, contohnya macam bukan keluarga ada juga keluarga terdekat macam pakcik, makcik. So benda ni keturunan. So benda ni macam terkena dekat keluarga kita jugalah. Yang kedua adalah gangguan bahan kimia dalam otak. So gangguan bahan kimia dalam otak ni macam kita mengambil bahan-bahan terlarang yang bahan-bahan terlarang. So benda tu macam mengganggu. So sebagai contoh dadah, pil raya semua. So peristiwa ni pernah berlaku dekat saya juga. Kawan saya dia mengambil dadah. So benda tu macam efek kat dia kita boleh nampak yang mana dia macam kurang siuman sikit. Memang kita nampak macam dia slow apa semua. Yang ketiga adalah gangguan virus. Gangguan virus ni macam kita terkena penyakit gangguan dalam otak kita. So benda tu macam berbahaya jugalah sebab virus ni memang macam kita tak nampak tapi benda tu macam terkena. Yang ketiga adalah sejarah hidup dalam sejarah hidup yang getir. Okey. So sejarah hidup yang getir ni macam kita pernah alami trauma. So trauma ni macam mengganggu dalam fikiran kita. So kita macam bila kita ingat trauma tu macam kita tak boleh kawal. So benda tu macam mengganggu fikiran kita, mental kita terutamanya. Dan yang terakhir sekali ialah sosioekonomi. Sosioekonomi ni macam sosioekonomi yang rendah yang macam kita hadapi sekarang ni, yang mana musim Covid, yang mana ramai orang yang tak ada kerja. So ramai yang kena buang kerja. So benda tu menyebabkan kita macam ada yang menyebabkan pergaduhan sebab mental dia orang macam kosong. Sebab kenapa benda ni berlaku secara tiba-tiba. So itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nolaidi binti Muhammad Nazir yang akan membincangkan tajuk gila, dan saya mendapat satu topik iaitu kaedah merawat melalui dalam Islam lah. Okey. Dalam Islam kita ada kaedah merawat melalui psikologi sosial, iaitu dia merangkumi 4 elemen. Okey, 4 elemen ni iaitu fizikal, rohani, emosi dan juga mental. Okey, kita tengok pada mental. Okey, mental ni apa-apa pun kita akan jaga. Kita akan jaga, iaitu mental ni adalah segala-galanya bagi manusia. Kalau kita tak jaga dengan baik, maka kewarasan yang kita dapat tu dia akan macam orang Penang cakap melelong lah, macam tu. So dia tak boleh nak kawal. Kalau mental kita tak dapat nak kawal, kehidupan kita pun tidak akan sempurna, iaitu lebih kurang macam gila lah. Okay.
bukan lebih kurang lah, tapi dah memang sama lah. Okey, lepas tu kalau kaedah merawat ni, kaedah merawat psikologi sosial ni dia lebih kepada merawat dan memakai ubat yang dicadangkan oleh doktor secara berterusan agar risiko penyakit berulang cepat dicegah. Okey, ni kita boleh ambil ni kitab iaitu psikologi sosial ni boleh dapatkan rawatan dengan hospital ataupun psychiatry lah. Kita boleh tengok banyak penyakit yang berkaitan dengan gila ni di ward sakit mental. Okay, paling terdekat kat Perak ni mestilah dekat Tanjung Rambutan kan, semua dah maklum kan. Okey. Dan juga kaedah kaunseling, penerangan tentang penyakit dan kepentingan ubat-ubatan serta menggalakkan sokongan keluarga. Okey. Kaedah kaunseling ni sangat-sangat orang cakap sangat-sangat penting untuk kita, untuk manusia, untuk kita refresh balik mind kita. Kalau kita tak refresh mind kita balik, kita akan hidup tak tentu arah, macam tu. Kalau kita rasa tak tenteram apa semua tu, kita boleh mendapat khidmat kaunseling. Ataupun kalau macam kita tidak dapat mengawal emosi, and then bolehlah berjumpa dengan kaunselor-kaunselor berdekatan, macam tu. And then sokongan keluarga ni amat penting sebab rata-rata yang menjadi tidak stabil ataupun itu gila, ramai yang dipulaukan keluarga, tak mengaku keluarga. So benda ni sangat tidak elok lah. Okay. And then elemen agama iaitu spiritual, seperti mendekatkan diri dengan Allah. Okay. Elemen agama ni memang sangat kita sangat dititik beratkan sebab kita sebagai seorang Islam memang wajib lah kan, bukan harus lah. Kita wajib untuk mendekatkan diri kita dengan Allah, dan juga apa-apa kita mesti mencari pertolongan Allah. Okey, next iaitu kaedah memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Cara merawat ini insya-Allah berkesan, bukan insya-Allah lah, tapi memang wajib lah ataupun dengan izin Allah. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, bermaksud maka ingatlah kepadaku, aku juga ingat kepadamu. Surah Al-Baqarah ayat 152. Okey, dan juga satu lagi ayat Al-Quran iaitu wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dan sabar dan solat. Dengan sabar dan solat. Ayat Al-Baqarah dan juga ayat 153 lah. Okey, apa yang kita boleh simpulkan dalam ayat ni? Okey, apa-apa pun kita sebagai seorang Islam, kita haruslah berpegang pada ajaran Islam, dan juga iaitu berpegang teguh pada Allah dan juga Nabi Muhammad SAW. Tiada penyakit yang tidak dapat dirawat. Okey, tak ada mustahil, semua itu boleh dirawat dengan adanya kita berpegang teguh pada Allah, Al-Quran dan juga sunnah. Banyak-banyak yang kita boleh buat berkaitan dengan Islam ni lah. Okey, maksudnya ini adalah jelas bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu dan melindungi kita sebagai hamba-Nya mengatasi sebarang permasalahan, termasuklah masalah mental dan kemurungan, dengan syarat kita berusaha dan banyakkan berdoa dengan penuh kesabaran. Okey. Pertolongan Allah ni sangatlah penting. Walaupun kita tak nampak Allah, tetapi Allah itu ada. Kita kena yakin sebagai seorang Islam, kita kena yakin dengan adanya Allah untuk membantu dalam menyembuhkan penyakit kita sendiri. Okey. Banyakkan mendekatkan diri dengan Allah. Apa yang kita perlu buat semuanya hanya adalah kerana Allah. Okey. Seterusnya iaitu kaedah merawat dengan cara berzikir. Okey, memperbanyakkan zikir akan lebih mendekatkan diri kepada Allah dan juga boleh membuatkan hati menjadi lebih tenang. Iaitu zikir merupakan salah satu terapi psikiatri.
untuk diterapkan pada jiwa manusia. Secara asasnya Al-Quran adalah penyembuh dan doa dan juga zikir paling mustajab. Okey. Kita dekat sini saya nak selitkan zikir penenang hati ataupun lebih kurang zikir penenang hati lah untuk menenangkan jiwa dan juga guna gulana kalau ada perasaan yang tidak yakin dan sangat serabut lah kalau hati tu ataupun kalau kita punya rohani serabut, kita bolehlah amalkan zikir ni. Kita boleh dapat lihat okey, dia punya zikir macam ni. Okey, hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi khairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Okey, maksud dia dekat sini cukuplah Rabbiku Allah Maha Agung. Tiada di dalam hati aku kecuali Allah. Nur Muhammad iaitu cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam selamat atasnya, dan juga la ilaha illallah iaitu tiada Allah, tiada lain selain Allah. Okey, maksudnya dekat sini zikir adalah satu terapi juga yang boleh merawatkan penyakit gila kita. Maksud gila lah, bukan gila kita lah. Kita tak gila lah, gila alhamdulillah lah. Okey, bermaksud gila. Penyakit gila ni lah sebab terapi-terapi ni sangat berguna untuk kita sebagai seorang Islam. Okey, apa yang kita ada kita kena terapkan. Macam tu. Sebab zikir-zikir sangatlah berkesan untuk kita. Kalau kita tak berzikir, sebab tu orang kata bila kita serabut, bila kita macam tak boleh nak fikir kan, orang Penang kita fikir dengan dengan secara waras lah. Kita kena berzikir banyak-banyak. Orang tua kata hang ni awak lah serabut sangat, cuba berzikir sikit. Ingat Allah, macam tu lebih kurang lah. Okay. And then kita tengok pula kaedah merawat dengan mengerjakan solat 5 waktu. Okey, solat dalam unsur terapi pula merupakan kesempatan bagi Allah Subhanahu Wa Taala merendahkan diri, menyatakan kekurangannya dan hajatnya, mencurahkan air matanya serta memanjatkan doanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, unsur terapi juga dapat dilihat dalam bentuk fizikal melalui pergerakan anggota tubuh badan semasa menunaikan solat. Jika bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala memerlukan pergerakan, apatah lagi dalam kehidupan manusia seharian, iaitu fizikal, hati dan minda harus digerakkan dalam apa jua keadaan ataupun situasi. Okey, kita lihat dekat sini kelebihan solat fardu. Okey, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katanya, andai kata pada pintu seseorang di antara kamu adalah sebuah sungai dan ia mandi di situ sebanyak 5 kali dalam sehari, apakah masih ada kekotoran yang masih tinggal di badannya? Para sahabat menjawab, tidak ada kekotoran sedikit pun yang tertinggal di badannya. Baginda bersabda, demikianlah bandingan sembahyang 5 waktu. Dengan mengerjakan semua itu, Allah akan menghapuskan semua dosa-dosa dan kesalahannya. Okey, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okey, huraian hadis ni bermaksud kelebihan solat 5 waktu dan kelebihan memeliharanya, iaitu sembahyang fardu merupakan tiang agama yang diwajibkan bagi setiap umat Islam yang telah cukup syarat-syaratnya. Okey, orang yang mengerjakan sembahyang fardu dengan sempurna meliputi rukun dan sunatnya akan diampunkan dosa-dosa kecil, dan sedangkan dosa-dosa besar tidak dapat dihapus melainkan dengan bertaubat. Okey, Nabi Muhammad SAW menarik minat dan terangsang untuk melakukan taat dan juga berdialog dan perumpamaan. Okey, maksudnya dekat sini cara terapi yang paling berkesan juga iaitu mengerjakan solat 5 waktu. Kalau kita tak solat, okey, hati kita tak tenteram. Serius, memang cakap takkan tenteram. Sebab kalau kita tertinggal solat satu waktu pun kata,
Awaklah aku tinggal satu waktu ni macam mana aku nak, hati macam jadi macam gelisah. Dia lebih kurang macam tu. Dia sangat-sangat gelisah kalau kita lambat solat ke. Lain lah kalau kita bermusafir, itu lain. Okey. Untuk merawat penyakit gila ni, kita boleh melakukan solat 5 waktu lah. Rajin solat. Selain solat 5 waktu, kita boleh solat hajat, solat tahajud. Itu sangat penting. Tapi kalau kita nak mulakan dengan terapi, kita mestilah ataupun kita baru mula nak belajar solat kan, macam tu kita bolehlah fokuskan dulu solat 5 waktu ni. Kalau kita tak fokus dalam 5 waktu ni, maka kita punya hidup akan kepincangan lah. So kehidupan kita memang takkan tenang. Itu okey. Saya nak selitkan sedikit dekat sini. Pada zaman dahulu, kalau tak silap saya, dalam 700 ke 900 masih lebih kurang macam tu. Okey. Ada satu apa tu? Macam nak cakap satu doktor lah. Doktor daripada satu hospital ni, iaitu Al-Razi. Dia bina ward sakit mental. Ward sakit mental, nama dia Al-Razi. Dekat situ kita boleh lihat pada zaman dahulu pun ada dah ward sakit mental ni, sebab dulu pun dah memang ada penyakit gila ni. So mana-mana yang penyakit mental yang dulu-dulu akan dimasukkan dekat ward Al-Razi, iaitu ward secretary lah. Macam tu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hazal Fizi bin Muhammad Asri, nombor metrik I17202085. Okey, baiklah. Saya akan membentangkan cara berkenaan dengan meruqyah. Okey, orang yang menghadapi penyakit gila ataupun disebut sebagai gangguan jiwa. Okey, jadi di sini ada 3 kaedah. Okey, terdapat 3 kaedah yang boleh digunakan, okey, yang disarankan dalam perubatan Islam. Okey, yang pertama membaca Al-Fatihah. Okey. Yang kedua meruqyah dengan menggunakan ginseng, dan yang terakhir sekali ruqyah dengan menggunakan madu. Okey. Saya akan terangkan satu persatu berkenaan dengan cara-cara meruqyah. Okey. Okey. Baiklah. Tanpa melengahkan masa, saya mulakan dengan yang pertama, iaitu meruqyah orang gila dengan membaca surah Al-Fatihah. Okey. Di sini sumber yang saya dapat seperti yang ditulis, okey, Musnad Ahmad telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ja'far, okey, telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Abdullah bin Abu As-Saffar, dari Sya'bi, dari Kharijah bin Asha, dari pakciknya. Okey. Ia berkata, okey, kami pulang dari majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian kami mendatangi sebuah perkampungan Arab. Okey, mereka berkata, kami diberitahu bahawa kalian baru sahaja mendatangi orang itu dengan membawa kebaikan. Okey, lalu apa kalian mempunyai doa atau ruqyah? Okey, kami ternampak orang gila yang telah dirantai.
Okay. Aku berkata, ya, mereka pun membawa orang gila yang dirantai itu di hadapannya, di hadapan pemuda. Okay, di hadapan pemuda. Okay. Lalu pemuda tersebut membaca surah Al-Fatihah. Okay, surah Al-Fatihah. Okay, selama dalam tempoh 3 hari. Okay, dalam tempoh 3 hari di waktu pagi dan di waktu petang hari. Okay, saya kumpulkan ludah saya, kemudian saya meludahkannya. Lalu seolah-olah ia sembuh dari penyakit gila. Okay, apa yang saya faham melalui info ni, okay, yang ditulis oleh Musnad Ahmad. Okay, Musnad Ahmad. Musnad Ahmad. Okay, ada seorang pemuda. Okay, ada kalangan pemuda yang mana telah balik dari majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, apabila dalam perjalanan untuk pulang tu mereka terserempak, okay, ataupun ternampak orang gila yang telah dirantai. Okay, lalu seorang pemuda tu telah membawa, okay, pemuda yang gila itu kepada terapi, okay, ahli terapi, okay. Dan pada masa sama, okay, ahli terapi itu telah merawat orang yang gila itu dengan membaca surah Al-Fatihah, okay, selama 3 hari berturut-turut, di waktu pagi dan petang. Okay. Setelah membaca surah Al-Fatihah tu, lalu ia mengumpulkan air liur, okay, dan diludah kepada orang gila tersebut. Lalu dengan izin Allah, orang gila itu pun telah sembuh. Wallahu alam, sejauh mana kesembuhannya, okay, itu hanya Allah sahaja yang tahu. Okay, apa yang diceritakan ni seolah-olah sembuh. Makna kata dengan izin Allah ia sembuhlah. Okay, pulih. Okay. Dan dikatakan pulih macam mana tu saya tak pasti. Okay. Dan kemudian mereka golongan yang ternampak orang gila yang dirantai tu, okay, ingin memberi ganjaran, seumpama hadiah kepada perawat ataupun ahli terapi yang mana telah berjaya merawat orang gila itu tadi. Lalu pemuda yang merawat orang gila tadi itu, okay, berkata, nanti dulu. Okay, nanti dulu hingga saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, lalu pemuda itu, yakni pemuda yang telah memberi rawatan kepada orang gila itu, dia bertanya Rasulullah. Okay. Lalu Rasulullah bersabda, okay, sungguh ada orang yang memakan dari hasil ruqyah batil, tapi engkau memakan dari hasil ruqyah yang benar. Okay. Mana kata tiada unsur-unsur percanggahan, ya,
Makna kata cara yang digunakan oleh pemuda itu dalam merawat orang gila itu tadi adalah dengan cara mengikut syariat Islam. Ialah seperti yang diceritakan dalam ni, yang ditulis oleh Musnad Ahmad. Pemuda itu hanya membaca surah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, dan dengan kaedah yang digunakan tu, dengan izin Allah, orang yang gila tadi dapat sembuh, pulih kembali. Makna kata segala rawatan ataupun penyakit-penyakit yang dilalui, yang dihidapi, dapat dirawat. Tetapi perlu ada keyakinan pada Allah. Kerana Allah lah yang mampu memberi kesembuhan kepada suatu penyakit. Dan yang kedua, baiklah, saya teruskan kepada kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua, ruqyah. Ruqyah dengan menggunakan ginseng. Ginseng Asia. Dia spesifik ya pada ginseng Asia, atau disebut sebagai panas ginseng. Panas, ejaan dia PANAS, panas. Menurut ahli perubatan, menurut ahli perubatan, mereka berpendapat bahawa ginseng Asia atau panas ginseng ni dia mempunyai potensi untuk gejala skizofrenia, yang mana ginseng ni dia khususkan kepada pesakit yang menghidapi penyakit skizofrenia. Skizofrenia tu apa? Saya akan terangkan. Skizofrenia ni adalah gangguan emosi. Yang mana seseorang penderita yang menghidapi penyakit skizofrenia ni, dia akan melakukan perkara-perkara ataupun tindakan-tindakan di luar kawalan. Dan kemungkinan ada juga pendapat mengenai skizofrenia ni, ada ahli psikiatris katakan ia akan berhalusinasi, yang boleh mendatangkan keburukan kepada pesakit skizofrenia ni, yang mana dia boleh bertindak, kemungkinan membunuh diri ataupun mencederakan diri dia sendiri, yang luar daripada batas orang-orang yang normal, orang yang biasa, yang tidak menghidapi penyakit skizofrenia ni. Ia boleh dirawat dengan berjumpa dengan kaedah Darusshifa ataupun dengan kaedah teknologi, yang mana berjumpa dengan pakar-pakar psikiatris. Tetapi kalau berjumpa dengan pakar psikiatris ni, ia bergantung kepada ubat-ubatan yang akan diberikan oleh pakar psikiatris untuk melegakan mood pesakit skizofrenia. Dan penelitian lagi, penelitian daripada ahli perubatan dari University of Western Ontario di Kanada. Mereka pakar-pakar perubatan ni berhasil membuktikan bahawa ginseng Asia atau panas ginseng mampu meringankan ataupun melegakan pesakit skizofrenia. Itu adalah
keberkesanan yang telah dibuktikan oleh pakar-pakar perubatan di sana. Okey. Okey. Dalam skizofrenia ni, okey, mereka boleh dirawat, ya, dirawat dengan cara memberi jus ginseng tu, okey, jus ginseng untuk untuk memberi kelegaan supaya pesakit skizofrenia tu mendapat mood yang baik, okey, bertingkah laku yang biasa, ya. Okey. Dan yang seterusnya, yang terakhir sekali adalah ruqyah dengan menggunakan madu. Okey, yang tadi ginseng, yang terakhir ni, okey, boleh menggunakan madu. Okey, jadi seperti disebut dalam surah An-Nahl ayat 69. Okay. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Inna fi dhalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Okey, maksudnya, kemudian makanlah daripada segala jenis buah-buahan, lalu turutlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Okay, daripada perut lebah itu keluar minuman madu yang pelbagai jenis warnanya. Di dalamnya terdapat ubat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Okey, maksudnya di sini, okey, sebagai manusia, okey, kita sebagai hamba ni kita perlu berusaha, kita ada ikhtiar, yang mana segala sumber yang ada di muka bumi ini boleh digunakan. Okey, yang mana diterangkan dalam surah An-Nahl tadi ayat yang ke-69, yang mana madu. Okey, madu ni berasal daripada perut lebah. Ya. Madu ini boleh digunakan dalam merawat penyakit. Kita sebagai hamba, okey, kita sebagai manusia, kita perlu bersyukur kerana ciptaan Allah ini, iaitu kebesaran, kekuasaan Allah, okey, telah diterangkan dalam Al-Quran, yang mana madu ini membantu manusia, okey, untuk dijadikan sebagai ubat-ubatan dalam merawat penyakit. Jadi pada masa sama kita berfikir, okey, kita berfikir, kita muhasabah diri kita, ya, dengan adanya lebah yang diciptakan oleh Allah, yang mana memberi manfaat kepada manusia, dan dengan adanya madu ini ia boleh membantu dalam memberikan rawatan kepada penyakit-penyakit, pelbagai jenis penyakit. Okey, jadi ini adalah ikhtiar, ya, ikhtiar. Kita perlu usaha dalam menghasilkan ubat-ubatan tu, dan pada masa sama kita perlu yakin, okey, kita perlu yakin bahawa segala penyakit, okey, yang Allah jadikan, yang Allah berikan kepada manusia tu, pada masa sama ia boleh disembuhkan, segala-galanya dengan izin Allah. Okey, itulah yang diterangkan berkenaan madu ni. Okey, kaedahnya adalah dengan cara
madu ni dicampurkan dengan jus ginseng, ya. Okey, apa ni, terapi Darushifa, ya, yang mana perubatan yang menggunakan rawatan Islam, dia menyarankan, mereka menyarankan supaya menggunakan madu, okey, menggunakan madu yang khusus dari dari bunga Habbatus Sauda, tetapi dengan syarat yang telah diruqyah, ya, yang pada masa sama yang dicampurkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran itu tadi, dan diberikan kepada pesakit yang mempunyai gangguan jiwa itu, insya-Allah dapat disembuhkan, dapat melegakan penyakit yang dialami oleh pesakit gangguan jiwa itu. Okey, ada pendapat daripada terapi Islam, okey, mereka menyatakan bahawa untuk mempercepatkan kesembuhan, okey, penderita, ya, iaitu pesakit pesakit gangguan jiwa ni, untuk mempercepatkan kesembuhan dari segi psikologi dan fisiologi, elakkan daripada memberi ubat-ubatan, okey, yang disarankan oleh pakar-pakar psikiatris, ya. Kerana ubat-ubatan yang diberikan oleh pakar psikiatris itu mempunyai kandungan kimia yang tinggi, dan pada masa sama kimia yang di dalam ubat yang diberikan oleh pakar psikiatris itu, ia boleh merosakkan saraf otak. Okay. Jadi itu sahaja yang dapat saya kongsikan, berkenaan dengan kaedah meruqyah ataupun merawat orang gila. Okay. Jadi setakat itu dulu daripada saya. Sekiranya ada kekurangan dan kekilafan apa yang saya bentangkan ini, saya memohon maaf. Okay. Jadi itu sahaja daripada saya. Wallahu alam. Assalamualaikum. Saya akan membentangkan tentang kesan gila. Okey, di sini saya ambil contoh skizofrenia. Okey, skizofrenia ni adalah penyakit mental yang menakutkan sehingga ia dilihat ia dapat membahayakan individu yang berada di sekelilingnya dengan faktor-faktor yang tentu. Okey, skizofrenia ni juga dia mendorong kepada lelaki dan perempuan. Maksudnya kat sini lelaki dan perempuan ni mempunyai risiko untuk menghidapi penyakit skizofrenia ni. Tapi penyakit ni dia more kepada lelaki lah, sebab lelaki banyak stres kot. So nanti kita teroka Okay, antara kesan, okay, skizofrenia ni juga ada beberapa kesan. Okay, yang saya cari ada 3. Yang pertama adalah gejala positif, gejala negatif dan gejala kognitif. Okay, kita pergi satu-satu. Gejala positif ni adalah individu yang mengalami kecelaruan untuk berbicara dan berfikir secara rasional. Maksudnya kat sini, kalau individu tersebut dia ni nak makan ke, dia nak buat something ke, dia nak makan lah, contoh dia nak makan, dia tak boleh fikir dengan cara yang baik. Maksudnya kalau dia kalau dia makan and dia lalu ke tepi tong sampah, dia nampak makanan tersebut, mesti dia akan makan je terus. Bagi kita, makanan tu kotor kan, tapi bagi dia tak. Maksudnya disebabkan dia tak dapat berfikir dengan cara baik, maka dia anggap makanan dekat tong sampah tu adalah makanan yang sangat bersih. So dia just makan je. Okey,
Gejala positif ni juga akan menyebabkan individu tersebut mengalami gangguan tingkah laku seperti keanak-anakan, dan emosi individu tersebut juga akan menjadi tidak stabil. Contoh, individu yang mengalami penyakit skizofrenia ni, dia akan cepat marah dan akan mudah mengamuk. Kalau benda yang dia nak tu dia tak dapat. Macam tu. Okey, kesan yang kedua pula adalah gejala negatif. Okey, di mana gejala negatif ni, individu yang mengidap penyakit skizofrenia ni tidak suka bersosial. Sebab dalam dirinya ni dia nak keseorangan, dan diri dia ni banyak mendengar halusinasi daripada dunia luar. Contoh, macam kita ni, kita suka bersosial sebab dengan bersosial ni kita akan dapat macam-macam motivasi, support, apa semua tu. Okey, gejala ni juga disebabkan individu ni suka bersendirian, maka individu tersebut jadi emosi dia tak stabil, and dia tak dapat kawal dirinya. Dia akan menyebabkan dirinya tidak tidak bermotivasi, sehingga dirinya tu menjadi kelakuan yang tidak baik lah. Maksud tu, dan dia tidak dapat mengawal tingkah lakunya. Okey, yang ketiga adalah gejala kognitif. Okey, gejala kognitif ni individu tersebut tidak dapat fokus terhadap dirinya. Contoh, macam mana saya boleh kata tidak fokus dalam dirinya ni, individu tersebut kalau dia buat macam kita boleh kan buat dua perkara. Contoh, cikgu, macam mana nak bagi contoh? Kita boleh buat kerja dalam lebih daripada satu masa. Macam tu. Maksudnya kalau orang yang menghidapi penyakit skizofrenia ni, dia tidak boleh nak beri fokus walaupun satu pun. Contoh dia, kalau kita macam bagi tahu dia, Ali boleh tak buat ni, Ali boleh tak buat tu, dia tak boleh, dia tak akan bagi komitmen. Dia akan dengar, dia akan bagi macam kita boleh cakap, masuk kiri, masuk kanan, keluar kiri. Macam tu. Sebab bagi dia, dalam fikiran dia kosong, dia tak tahu nak cakap apa. Macam kita ni, walaupun kita boleh terima lagi, walaupun kita buat kerja lebih daripada satu masa, maksudnya kita boleh terima lagi benda tu. Bagi dia dah tak boleh terima dah. Maksudnya macam tu. Disebabkan dia tak boleh fokus, sebab fungsi otak tu dah tidak dapat berfungsi dengan baik. Maksud tak berfungsi ni, dia ada macam masalah mental. Sebab dia banyak masalah mental yang tidak dapat dikawal dengan pada peringkat awal. Maksudnya kalau kita kawal pada peringkat awal, kita boleh kontrol lagi penyakit ni. Bila dah benda ni dah semakin berlarutan, so dia akan jadi efek lah pada diri kita dan diri orang sekeliling. Maksudnya macam tu. So setakat tu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, seterusnya kita masuk kepada isu yang berbangkit. Okey, dalam penyakit jiwa ada beberapa isu yang berbangkit. Okey, antara isu ni adalah isu penderaan. Ianya berlaku pada 12 Oktober pada tahun 2020, yang mana ia mengisahkan tentang seorang anak lelaki dan penderita gangguan jiwa, iaitu ibu kepada anak lelaki tersebut. Okey, perkara ini berlaku di Nigeria, yang mana anaknya itu bertahun-tahun dipukul, dibakar dan kelaparan. Ketika anak tersebut dijumpai, dia berada dalam keadaan kakinya dirantai dengan besi dan dipaksa minum, makan serta buang air dekat lokasi yang tempat yang dikurung tu. Seperti gambar di atas, boleh nampak kan, yang anak lelaki itu dikurung dan dirantai kakinya. Okey, setelah itu anak tersebut diberi perlindungan dan perawatan kaunseling manakala ibunya telah ditangkap. Okey, menurut di dalam Ahbab Indonesia tersebut, ibunya mempunyai penyakit
marital yang teruk selepas diceraikan oleh suaminya. Jadi yang menjadi mangsa tu anak lelaki daripada wanita tersebut lah. Okey, isu kedua pula berlaku pada tarikh 11 Oktober 2020 yang mana ini mengisahkan tentang seorang ayah dan seorang anak kecil. Lelaki yang bergelar seorang ayah ni terlibat dengan penyalahgunaan dadah dan mempunyai masalah mental yang dalam proses rawatan, tapi dia bertindak melakukan kekerasan pada anak dia sendiri. Okey, isu ini direkodkan bahawa lelaki ni hanya bertindak ingin membunuh anaknya semasa kejadian tu, tapi tak kesampaian. Keadaan ni bertambah bimbang dah bila statusnya tidak puas hati antara suami dan isteri sampai bagi kesan dekat anak diorang, contohnya seperti trauma dan penderaan emosi. Anak dia akan ada trauma dalam kehidupan dah. Okey, berdasarkan isu pertama dengan kedua ni, bila seseorang yang tak mempunyai kewarasan akal, seorang itu akan dia tak akan dapat kawal emosi dia. Okey. Lepas tu dengan tak dapat kawal emosi tu akan timbulnya lah isu yang menyebabkan kematian, jenayah dalam keluarga. Jadi pentingnya pengamalan ayat Quran dan zikrullah serta selawat dalam diri manusia yang beragama Islam. Sebab ia dapat mengelakkan perkara buruk berlakulah pada diri kita ataupun orang sekeliling. Dalam masa yang sama, isu ini juga memberi iktibar kepada manusia supaya tidak berkelakuan ganas kepada anak-anak mereka kerana ianya akan mengganggu emosi sehingga anak-anak ni boleh jadi trauma dengan apa yang berlaku dalam kehidupan dia. Okey, isu ini juga perlu dititik beratkan oleh kaunselor supaya dapat mencegahlah kes pembunuhan dan kecederaan emosi serta mental seseorang. Kaunselor juga perlu menggunakan terapi yang betul dan teknik yang bernas seperti terapi Al-Quran atau terapi minda supaya dapat menyembuhkan seseorang itu dengan teratur dan tenang. Dengan cara ni kes kesihatan mental akan berkurang. Okey, isu yang ketiga pula adalah berkenaan dengan seorang yang mempunyai sakit mental dan berusia 38 tahun mengaku bahawa dia yang bunuh ibu dia sendiri, iaitu Safia Hamid yang berumur 62 tahun. Okey, dia bunuh ibu dia ni dengan cara menolak ibu dia masa ibu dia ada atas kursi roda tu. Dan pada waktu tu ibu dia ni nak pergi gerai yang berhampiran dengan rumah dalam pukul 10 pagi. Okey, kata seorang saksi iaitu Samit Ahmad Mahmud yang berumur 57 tahun. Dia terkejut bila maklumkan mengenai perbuatan si pembunuh ni dan cuba menenangkan dia. Okay, Samit juga bagi tahu bahawa dia lihat pembunuh ni, suspek ni pegang pisau sambil tolak mayat ibu dia tu. Sambil tolak mayat ibu dia yang atas kursi tu dan ambil keputusan untuk berada jauh daripada suspek. Yelah sebab kalau dekat kan akan mencederakan si saksi ni lah.
Okay, dalam kejadian tu ibu dia maut dengan kesan tikaman di bahagian leher kanannya kerana suspek dipercayai dia tikam ibu dia gunakan pisau dapur dan tolak ibu dia yang ada atas kursi roda tu keluar dari rumah sejauh 50 meter. Walau bagaimanapun, masa orang ramai bantu untuk tutup mayat ibu dia tu, diorang perasan suspek ni masih bawa pisau tu dan pada waktu tu juga orang awam macam jauhkan diri daripada suspek kerana bimbang akan disegerakan. Okey, Samin juga berkata, Samin ni saksi lah. Dia katakan suspek ada cederakan lagi 2 orang masa dekat dalam tempat kejadian. Okey, berdasarkan isu ini, jelaslah bahawa penyakit mental ni sangat berbahaya dan boleh menyebabkan kematian dan kehilangan orang yang tersayang. Jadi perkara ini perlu diambil kira oleh ahli-ahli psikologi dan kaunselor supaya dapat mengurangkan isu kematian dan kekeluargaan. Dan dalam masa yang sama, dapat merawat pesakit-pesakit mental yang kurang sihat dari segi fizikal dan tingkah lakunya. Dengan tindakan ini, isu yang sering berlaku akan kurangkanlah. Okey, dan isu yang terakhir adalah isu berkenaan dengan seorang wanita Indonesia yang berusia 40 tahun. Wanita ini dia nak cari rezeki dan dia bekerja sebagai pencuci rumah yang telah dibunuh oleh anak pemilik rumah tu. Pencuci rumah ni dia nak bersihkan. Lepas tu isu ni dia terjadi dekat kampung tersusun Tasik, Ipoh pada jam 3 petang. Suspek ni dia bunuh wanita yang nak cuci rumah dia ni. Seorang lelaki yang ada sejarah mental dan lelaki tu umur 34 tahun. Okey, dalam kejadian itu wanita yang maut tu dia ada kesan retakan pada bahagian muka serta belakang kepala. Lepas tu 3 jari di kedua tangan wanita tu didapati putus ketika ditemui di lokasi kejadian, iaitu antara ruang tamu dengan bahagian dapur. Jadi berdasarkan isu ini, pentingnya amalan berzikir kepada Allah kerana jika kita mengamalkannya, kita akan berfikir dahulu sebelum bertindak melakukan sesuatu yang membahayakan diri dan orang sekeliling. Isu ini juga dapat memberi iktibar kepada manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya dapat mengelakkan daripada berlakunya sesuatu kejadian buruk. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq bin Tijan meneruskan perbincangan di bahagian akhir, iaitu bahagian kesimpulan di dalam tajuk penyakit emosi, iaitu penyakit gila. Islam mengiktiraf penyakit mental atau penyakit psikiatri yang wujud dan yang telah diterangkan di dalam perubatan moden. Malah Islam bersifat inklusif, iaitu menerima ilmu yang dihasilkan melalui kajian saintifik dan penerbitan moden selagi ianya tidak bercanggah dengan syariat Islam. Islam menyuruh umatnya mendapatkan rawatan dengan apa cara sekalipun selaras dengan landasan ajaran Islam. Ini termasuklah rawatan moden seperti di klinik dan juga hospital, ataupun rawatan alternatif yang berpandukan ayat Al-Quran dan tiada unsur syirik. Terdapat beberapa teori ataupun faktor yang menyebabkan seseorang itu mendapat penyakit psikiatri ini, iaitu faktor personality, faktor genetik, kelemahan iman dan kurang beribadat, serta bencana hidup
yang menyumbang kepada seorang itu mendapat penyakit psikiatri dan ataupun penyakit gila inilah. Okey, perlunya untuk kita menitik beratkan dua aspek, iaitu aspek biologi, iaitu menerima dan memakan ubat yang dicadangkan oleh doktor secara berterusan. Okey, seterusnya adalah aspek psikososial, di mana melalui kaedah kaunseling, penerangan tentang penyakit dan kepentingan ubat-ubatan serta menggalakkan sokongan daripada keluarga. Di samping itu, elemen agama iaitu spiritual ataupun kerohanian seperti mendekatkan diri dengan Allah, kembali melakukan amalan yang disuruh serta meninggalkan cara hidup yang menyesatkan dan melalaikan. Baik. Beberapa kaedah Islam juga yang disarankan yang membantu dalam proses pemulihan, iaitu termasuklah rawatan melalui doa berpandukan ayat Al-Quran, terapi bacaan Al-Quran, serta kaunseling yang menggunakan nas-nas ajaran hadis, sunnah dan tasawuf yang dapat membantu menyucikan hati. Baik, sebelum saya mengakhiri pembentangan ini, iaitu suka untuk saya menjelaskan ataupun meng-highlightkan tentang kata-kata daripada Imam Ghazali, iaitu akal yang sentiasa mengingati Allah akan melahirkan hati yang mempunyai nur dan dapat mengawal nafsu hingga mempamerkan tingkah laku yang positif. Namun sebaliknya, jika akal yang tidak mengingati Allah, maka akan melahirkan hati yang gelap dan wujud nafsu yang tidak terkawal hingga mempamerkan tingkah laku yang negatif. Sekian, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.